Ogos 1989, Malaysia menjadi tuan rumah Sukan Asia Tenggara ke-15. Sukan C ini yang berlangsung 2 tahun sekali adalah yang keempat diadakan di Malaysia. Johan, sang penyu yang menjadi maskot Sukan C kali ini menyemarakkan lagi tamasya sukan yang paling gemilang, paling mahal serta paling rapi pengendaliannya sepanjang 30 tahun sejarah Sukan C. Menjelang hari yang dinanti-nanti, Sekretariat Sukan C begitu sibuk sekali dengan berbagai aktiviti. 13 jawatan kuasa kecil bertindak mengendalikan berbagai urusan dari penginapan hinggalah pengangkutan. Sejak awal lagi, beraneka jenis cenderamata seperti kemeja T yang berlambangkan logo Sukan C, lencana, pingat, patung dan lain-lain bentuk cenderamata begitu laris dijual. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah berangkat mengunjungi para atlet kita di kem latihan. Kehadiran Baginda menyemarakkan lagi semangat ahli-ahli sukan negara. Kontingen Malaysia terdiri daripada 333 atlet lelaki, 150 wanita dan 166 pegawai. Selepas berbulan-bulan berlatih, termasuk latihan penuh di kem Bangi, para atlet kita telah cukup bersedia di segi mental dan fizikal untuk menandingi ahli-ahli sukan terbaik dari 8 negara. Kini, pendekatan ke arah Sukan C telah jauh berbeza. Latihan pusat di peringkat kebangsaan menekankan aspek membina semangat berpasukan, disiplin, cintakan tanah air dan kebanggaan negara. Ketika melawat kem latihan, Perdana Menteri menyerahkan bendera kebangsaan kepada Ketua Kontingen, Datuk Kamalul Arifin dengan harapan agar setiap ahli sukan berusaha bersungguh-sungguh mengharumkan nama negara. Sukan C kali ini mencipta sejarah dengan penyertaan paling ramai dari 8 negara di Asia Tenggara. Di masa lalu, semasa Malaysia menjadi tuan rumah, jumlah peserta dan pegawai hanyalah kira-kira 1,000 di tahun 1965, 1,300 di tahun 1971 dan 2,000 di tahun 1977. Kali ini jumlah peserta saja melebihi 2,000 orang. Laos dan Vietnam menyertai semula sukan ini setelah 16 tahun mengundur diri. Kali terakhir mereka bertanding ialah di Singapura pada tahun 1973. Ogos, segala-galanya telah siap sedia untuk larian obor yang dilancarkan oleh peminat sukan nombor 1 Malaysia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah. Di Pulau Pinang, Sultan Azlan Shah membuka kanta gergasi yang akan menerima cahaya matahari untuk menyalakan obor. Serentak dengan itu, beribu-ribu belon dilepaskan ke angkasa. Baginda kemudian menyerahkan obor kepada Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Najib, untuk memulakan pusingan pertama sejauh 600 km merentasi Perak, Selangor dan wilayah Persekutuan menuju Kuala Lumpur.
Lebih daripada 2,000 pelari mengiringi obor ini menyeberangi jambatan Pulau Pinang. Larian obor yang julung-julung kali diadakan dalam sejarah Sukan Si merupakan peristiwa yang amat membanggakan. Ia menarik minat rakyat dari berbagai lapisan masyarakat. Di pekan-pekan kecil pun, orang ramai membalisi jalan raya untuk memberi sorakan. Sementara itu, sejumlah 1.3 juta ringgit telah berjaya dikumpulkan. 30% melebihi jumlah yang dijangka, iaitu 1 juta ringgit. Sungguh di luar dugaan, satu petanda baik tentang kejayaan sukan ini. Di Ipoh, para pembawa obor yang diketuai oleh Raja Muda Perak meneruskan larian dari stesen kereta api Ipoh. Larian ini turut disertai oleh Menteri Besar Perak dan Datuk Bandar Ipoh. Sambutan meriah menanti para pelari setibanya mereka di Selangor. Larian bermula dari Padang Sultan Sulaiman di awal pagi, lalu dibawa melalui Bandar Kelang sebelum memasuki Lebuh Raya Persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menamatkan larian obor yang bersejarah ini dengan berlari di 50 meter terakhir. Diiringi sorakan yang bergemuruh, Dr. Mahathir menyalakan kawah di pusat ASEAN Taman Perdana. Larian obor berlangsung selama 7 hari dan apinya akan terus menyala sehingga Sukan Si yang ke-15 ini dibuka dengan rasminya. Satu permulaan yang baik bagi Sukan Si Kuala Lumpur 1989. Kuala Lumpur merupakan gelanggang utama bagi tamasya sukan yang terbesar dan terkemuka dalam sejarahnya. Stadium Merdeka penuh sesak dengan 45,000 orang penonton di upacara pembukaan yang gilang gemilang, sementara berjuta-juta lagi menontonnya secara langsung di televisyen. Sukan Si ke-15 bermula dengan meriahnya diiringi lagu patriotik Kenali Malaysia, Cintai Malaysia. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Raja Azlan Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Bainon menandakan bermulanya upacara perasmian.
pembawa bendera yang mewakili belia-belia Malaysia dengan segaknya mendahului perbarisan lintas hormat. Kontingen pertama dari Brunei Darussalam. Diikuti oleh Filipina. Kemudian Indonesia, kontingen yang kedua besar dan saingan kita yang paling hebat di sukan ini. Kontingen Laos diikuti oleh Myanmar, dahulunya Burma. Republik Singapura. Negeri Thai. Republik Vietnam. Dan yang segak bergaya penuh bangga, kontingen Malaysia. Dengan megahnya, bendera Sukan C diarak masuk ke stadium oleh anggota-anggota tentera laut. Di hadapan pentas diraja, ia direndahkan tanda hormat. Pengerusi bersama Jawatan Kuasa Penganjur Sukan C, Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Belia dan Sukan, menyampaikan ucapannya. Olimpik yang murni. Jangan lupa bahawa yang lebih penting dari mencapai kejayaan ialah di atas bahu saudara-saudara generasi muda terletak tanggungjawab menjamin keamanan, kemakmuran dan persahabatan seluruh rantau Asia Tenggara. Sukan C ke-15 ini membuktikan rakyat Malaysia boleh bersatu dan sanggup berkorban demi maruah negara tercinta. Semoga semangat Sukan C ini akan menjadi asas tunjang bagi melahirkan satu masyarakat Malaysia yang lebih bersatu, lebih dinamik, lebih berdisiplin dan lebih berdaya juang dalam semua lapangan. Ampun tuanku, sembah patik, mohon diampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kini tibalah detik yang dinantikan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah mengisytiharkan dengan rasminya Tamasya Sukan C ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta dengan sukacitanya mengisytiharkan Sukan Asia Tenggara yang ke-15 dibuka dengan rasminya. Tepukan gemuruh mengiringi tembakan meriam 20 das menandakan rasminya upacara. Rebana ubi dan kompang pun dipalu. 2,000 ekor merpati dilepaskan ke angkasa dan bendera Sukan C berkibar dengan bangganya.
Bekas pelari pecut negara, Major Jeneral Bersara Datuk Syahruddin Ali dan bekas bintang badminton antarabangsa Sylvia Eng diberi penghormatan membawa obor di pusingan terakhir. Kedua-duanya merupakan jago sukan di zaman gemilang mereka. Datuk Syahruddin Ali mula beraksi di Rangoon pada tahun 1959 dengan memenangi pingat perak dan pertama memenangi pingat emas dalam acara badminton pada tahun 1977 sebelum menjadi juara perseorangan di Sukan Commonwealth. Berdasarkan kejayaan ini, kedua-duanya merupakan pilihan yang tepat untuk membawa obor Sukan C. Mungkin inilah saat yang paling membanggakan dalam kerjaya sukan mereka. Kira-kira jam 4.20 petang, obor pun menyala dengan maraknya, menandakan bermulanya Sukan C ke-15 1989. Zaitun Osman, Ratu Heptathlon yang masih memegang rekod Sukan C yang diciptanya pada tahun 1981, membaca ikrar bagi pihak semua peserta. Dan akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan bagi mengharumkan nama negara kami serta meningkatkan mutu sukan. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Azlan Shah berangkat turun ke Padang untuk menemui para pengurus pasukan. Baginda yang memang terkenal sebagai peminat sukan adalah Presiden Persekutuan Hoki Malaysia dan Asia. Dengan diiringi oleh Datuk Seri Najib dan Tan Sri Hamzah Abu Samah, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Baginda beramah mesra dengan setiap ketua kontingen. Sukan C ke-15 ini menarik penyertaan lebih ramai atlet dari berbilang negara berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ini jelas menunjukkan kejayaan salah satu tamasya sukan yang terbesar di rantau ini. 302 pingat emas adalah di antara 978 pingat yang dipertandingkan. 44 pingat emas untuk acara padang dan balapan. Sementara acara renang menawarkan 31 emas. Di masa lalu, pungutan pingat bagi Malaysia di gelanggang sendiri memang boleh dibanggakan. Pada tahun 1977, Indonesia dan Filipina sama-sama memungut pingat emas yang terbanyak. Malaysia di tempat ketiga dengan 31 emas, 30 perak dan 30 gangsa. Kali ini Malaysia berazam untuk membuat satu kejutan. Prestasi para atlet kita benar-benar di luar dugaan. Pertunjukan bermula apabila pasukan payung terjun perlahan-lahan membuat pendaratan di tengah stadion. Tepukan gemuruh bergema sebaik sahaja mereka mendarat bersama bendera Sukan C.
Pertunjukan gimnastik oleh 2,200 orang ahli Persatuan Nichiren Soshi Malaysia sungguh mengagumkan. Latihan intensif telah menghasilkan satu persembahan yang hebat. Upayaan para peserta membentuk formasi alunan ombak yang melambangkan kedamaian dan keharmonian mendapat sambutan yang hangat sekali. Lambang Sukan Si tertera melalui formasi yang mengagumkan ini. Pagi 21 Ogos, perlombaan memburu emas pun bermula. Sokongan rakyat sungguh luar biasa sejak hari pertama apabila Malaysia menduduki tempat kedua dengan ketinggalan 1 pingat emas di belakang Indonesia yang mendapat 8 pingat. Di hari kedua, Malaysia berjaya mengatasi Indonesia dengan mengumpul 20 pingat emas. Ahli-ahli sukan kita telah memeranjatkan bukan sahaja para pengkritik, bahkan juga Majlis Sukan Negara dengan menunjukkan prestasi cemerlang, terutamanya dalam acara padang dan balapan. Buat pertama kalinya, kita mempunyai ahli-ahli sukan yang mampu bersaing dengan pasukan Indonesia dan negeri Thai. Hinggakan pemenang-pemenang pingat perak dan gangsa juga turut menunjukkan kehebatan dengan memperbaiki rekod kebangsaan dan pribadi. Dalam acara lumba basikal, Malaysia amat berbangga dengan kejayaan M. Kumarisan meraih 3 pingat emas. Di Velodrome Ipoh, pasukan lumba basikal kita berjaya merangkul pingat emas keempat bagi acara ini. Dalam acara hoki pula, pasukan Malaysia terus mara tanpa kalah. Di perlawanan akhir, Malaysia mengalahkan Indonesia dengan 8 gol tanpa balas. Di bidang sukan, maruah negara terletak pada prestasi para atletnya. Rakyat dengan rasa bangga bersatu padu memberikan sokongan kepada mereka yang telah membawa kegemilangan pada negara. Setelah 20 tahun berlalu, pingat emas pertama Malaysia dalam acara tinju menjadikan anggota komando Zulkifli Yaakob Wira Negara dalam sekelip mata. Dalam acara renang pula, Malaysia menyapu bersih ke semua 11 pingat emas. Kolam renang Bandar Tun Razak sentiasa sesak sepanjang 6 hari pertandingan.
1,500 tiket habis dijual setiap hari. Puteri duyung Malaysia Nurul Huda Abdullah merangkul 7 pingat emas, sementara May Tan dan Jeffrey Ong masing-masing meraih 2 pingat emas. Inilah persembahan terbaik ahli-ahli renang Malaysia dalam sejarah Sukan SEA. Walaupun Malaysia tidak begitu menyerlah dalam beberapa acara, namun kekalahan ini dapat ditebus kembali dengan kejayaan cemerlang atlet-atlet muda kita. Walaupun tewas, semangat kesukanan mereka tetap tinggi. Dalam acara badminton berpasukan, Malaysia muncul juara dengan mengalahkan Indonesia. Pingat emas perseorangan amat diharapkan, namun Foo Kok Keong dan Rashid Siddiq telah kecundang. Radif dan Jalani Siddiq pula tewas di tangan pasangan Indonesia, Eddie dan Hartono dalam acara bergu. Walaupun gagal dalam beberapa acara, pada keseluruhannya, kejayaan kita sungguh memberangsangkan. Siapa menyangka Malaysia akan beraksi hebat dalam acara bola keranjang, sepak takraw, taekwondo, gimnastik dan karate. Mereka bukan sahaja tuan rumah yang baik, tetapi juga atlet yang cemerlang dan penonton yang bersemangat. Rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan taraf hidup sama-sama memberi sokongan kepada ahli-ahli sukan kita. Mereka berdiri tegak penuh kebanggaan setiap kali lagu negaraku berkumandang. Ini lebih besar ertinya daripada pingat kemenangan. Pada hari ke-11, sehari sebelum perlawanan akhir bola sepak dan upacara penutup, Malaysia berjaya meraih 66 pingat emas, satu rekod yang di luar dugaan sama sekali. Indonesia sudah pasti menjadi juara dengan 102 pingat emas. Anugerah Coca-Cola untuk atlet wanita cemerlang dimenangi oleh Nurul Huda Abdullah. Anugerahnya berupa wang tunai $5,000 Amerika dan sebuah trofi. Eric Bohain dari Filipina muncul sebagai atlet lelaki cemerlang. Di malam penutup, Perdana Menteri telah mengumumkan berita yang amat diharapkan. Cuti am untuk hari esoknya sebagai menghargai kecemerlangan kontingen Malaysia. Satu pengiktirafan negara terhadap sumbangan dan sokongan padu rakyat Malaysia. Menyeru kepada semua belia dan beliawani negara Asia Tenggara untuk berkumpul semula 2 tahun dari sekarang di Manila bagi menjayakan Sukan Asia Tenggara yang ke-16. Semoga mereka menunjukkan keriangan dan keharmonian agar obor sukan ini dapat terus dibawa dengan lebih bersemangat, berani dan megah demi kebaikan kemanusiaan sepanjang masa. Walaupun hujan lebat, orang ramai tetap setia menanti kemunculan penghibur terkenal Sudirman Haji Arsyad untuk menyaksikan persembahan dan gayanya yang hebat. Akoy lumigaya pagmamahal ay alayan ka kung naman ako'y halibilin mo ang lahat lang ito.
Myanmar. Akina pole me babu tele, yinke de tule mong se kamu te. Sinainde se kimanwande, yare tule te kikpane di le twe te kinanande. Eka season sulin lopi kami man yoga lopi. Minta semua tangan ya. Myanmar, Nebane. We love you, Myanmar. Dang, 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 dang. And now from Vietnam. Do we have representative from Vietnam? Come on. Hello, Flying Fox. Anybody wants to come on stage with me? Come on. Hello, Hamidah ya? Hamidah Malaysia ya? Boleh menari dengan saya tak? Lai mengalai dari Brunei ya? Okey, senang begini. Tengoklah! Ya! Lai mengalai kadang mengalai kadui lai dayang kudami. Jangan tak sopan, ramaikan melihat.
SEA ke-15 di Kuala Lumpur, Bandaraya Taman Bercahaya akan sentiasa dikenang sebagai tamasya sukan yang paling gemilang dan cemerlang di segi prestasi dan penganjuran. Hampir setiap sektor dalam kehidupan rakyat Malaysia turut menyumbang ke arah kejayaan ini. Inilah yang dikatakan usaha rakyat.